Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah kumpulan kami akan mengutangkan tentang tajuk teknologi maklumat dan komunikasi penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. Nama saya Ahmad Karim Zaid bin Muhammad Fauzi. Nombor ID student 52241235331. Pada pembintangan kali ini kami akan merangkumi 5 subtopik, iaitu masalah dan keburukan media sosial, kebaikan media sosial, undang-undang yang berkaitan dengan media sosial, kes berkaitan dengan media sosial dan kesan media sosial kepada pembentukan masyarakat Malaysia moden. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Muhammad Safwan bin Muhammad Saidi. Nombor ID 5222312355. Hari ini saya akan bentangkan tentang masalah dan keburukan media sosial. Yang pertama, menjejaskan kemahiran komunikasi. Dengan adanya media sosial, orang ramai menggunakannya sebagai satu cara baru untuk berkomunikasi. Ini secara tidak langsung menjejaskan kemahiran berkomunikasi secara fizikal antara satu sama lain. Sebagai contoh, kita akan lebih awkward bila bercakap dengan orang secara berdepan-depan. Yang kedua, menjejaskan hubungan. Media sosial boleh menjejaskan hubungan antara keluarga atau pasangan. Sebagai contoh, apabila seseorang itu terlalu leka menghabiskan masa di media sosial, mereka hingga terlupa untuk meluangkan masa dengan keluarga. Sebaliknya, mereka obses bermain media sosial untuk melihat perkembangan orang lain daripada keluarga sendiri. Yang ketiga adalah kesahihan media sosial. Media sosial mempunyai keupayaan untuk memanipulasi atau mengelirukan orang lain tentang sesuatu. Ini disebabkan oleh majoriti pengguna media sosial tidak mengesahkan sumber berita atau posting yang mereka lihat. Perkara ini boleh mendatangkan fitnah dan pergaduhan jika ada berita yang disampaikan itu adalah tidak benar. Antara contoh platform yang digunakan selalunya untuk menyebarkan berita adalah seperti Facebook, Instagram dan juga Twitter. Yang keempat, masalah kesihatan dan mental. Sesetengah pengguna menggunakan media sosial sehingga lewat malam yang membuatkan mereka sering tidur lambat, menjadikan mereka tidak mempunyai hari yang produktif oleh kerana tidur yang tidak cukup. Kalau dari segi mental pula, masalah yang sering dihadapi di media sosial adalah buli cyber. Buli cyber adalah sejenis buli yang berlaku secara dalam talian. Ia dilakukan secara teks, imej atau video untuk memalukan dan mengganggu ataupun mengugut mangsa. Hal ini melibatkan reputasi dan maruah seseorang yang dibuli sehingga ada membuat keputusan untuk membunuh diri akibat buli cyber ini. Sebagai contoh, di Korea Selatan, banyak kes artis yang membunuh diri akibat daripada buli cyber ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syami Imran bin Syafiq Izwan. Student ID 52215123447. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan kebaikan sosial media. Yang pertama, komunikasi global. Sosial media memberi peluang kepada kita untuk berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia tanpa memikirkan jarak. Ini memperluas skop dan kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai budaya dan latar belakang yang berbeza. Seterusnya, memberi informasi. Sosial media memberi informasi yang tepat, yang cepat, termasuk berita terkini, penemuan ilmiah dan perkembangan lainnya. Ianya sangat mudah untuk kita mengetahui tentang perkembangan terkini agar kita bersama-sama mengambil berat dan berkongsi maklumat yang berguna. Yang ketiga, kemudahan menjual beli. Sosial media menyediakan platform untuk mempromosikan dan menjual produk dengan layanan secara efektif. Pengusaha kecil dapat menggunakan sosial media sebagai platform untuk mengembangkan perniagaan mereka tanpa modal yang besar. Dan akhir sekali, akses pendidikan. Sosial media juga mampu memberi akses ke sumber daya pendidikan, kursus online dan platform pembelajaran. Masyarakat kini dapat saling bertukar ilmu, pengetahuan dan pengalaman melalui pelbagai konten didikan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya Wan Aziz Ifan bin Wan Ahmad Kamil ingin membentangkan undang-undang berkaitan penggunaan media sosial. Akta Tandatangan Digital 1997. Akta ini bertujuan untuk menjamin keselamatan penggunaan tandatangan digital tertentu
untuk aktiviti online seperti pembelian atau mengirim email. Hal ini juga bertujuan untuk membangun kepercayaan terhadap perusahaan yang menawarkan tanda tangan ini. Undang-undang tersebut melindungi berbagai platform online termasuk email dan lain-lain yang berteraskan teknologi canggih untuk menjamin keamanan. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini mengawal pelbagai aktiviti dan perkhidmatan seperti penyiaran, telekomunikasi dan perkhidmatan dalam talian, termasuk kemudahan dan rangkaian yang terlibat. Ia juga mengawal kandungan yang mungkin dianggap lucah, sumbang, palsu, mengancam atau mengganggu. Walau bagaimanapun, ia tidak termasuk sebarang peruntukan untuk penapisan internet. Akta Fitnah 1957. Akta ini mengawal segala informasi atau penulisan dan sebagainya yang mempunyai unsur-unsur fitnah, sama ada dari pengguna atau penulis itu sendiri. Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Akta ini memastikan bahawa orang tidak boleh mengatakan perkara yang keji tentang orang lain atau berbohong tentang mereka dalam sebarang tulisan atau maklumat yang mereka kongsikan. Ia terpakai kepada kedua-dua orang yang menulisnya dan orang yang berkongsinya. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Syari dan hari ini saya akan berkongsikan kes berkaitan sosial media. Pengenalan subtopik. Di dalam era digital yang semakin maju, media sosial bukan hanya menjadi alat komunikasi utama, tetapi juga medan baru bagi pelbagai bentuk jenayah. Peningkatan penggunaan media sosial telah membawa bersama peningkatan dalam kes-kes jenayah yang berkaitan dengan platform ini. Jenis-jenis jenayah ini termasuklah bully cyber, eksploitasi identiti, penyebaran maklumat palsu dan penyalahgunaan data pribadi. Jadi, slide seterusnya adalah contoh kes berkaitan sosial media. Okey, dia sebenarnya ada dua. Satu melalui laman web yang mereka sendiri tahu, mereka akan buat order dan akan dihantar melalui courier, melalui penghantaran yang biasa ni, yang ada, dan juga melalui macam Telegram, WhatsApp tu, yang platform-platform macam tu antara rakan-rakan. So mereka akan order secara macam itulah. Okey, dia sebenarnya ada dua. Satu melalui Berdasarkan sumber daripada agensi anti dadah kebangsaan, 1.097 juta penagih dikesan. Jualan dadah online semakin popular. Berdasarkan kajian yang dijalankan bersama UKM, 66% adalah golongan belia berumur antara 19 tahun dan 39 tahun, dengan kebanyakannya mereka menagih dadah sintetik. Selain itu, berdasarkan maklumat yang diperoleh, individu yang mengambil dadah secara suka-suka mengaku membelanjakan sekitar RM50 untuk setiap hari sebagai permulaan, dan jumlah tersebut dianggarkan meningkat berdasarkan tahap keparahan individu tersebut. Bagi aktiviti pelacuran secara online pula, baru-baru ini, seorang duda anak dua telah ditangkap atas sebab menjual video pornografi di platform online. Berdasarkan sumber diperolehi, mereka telah mengauk keuntungan sebanyak RM120,000. Beliau juga ditahan bersama dua pasangan wanita yang berumur 23 dan 27 tahun. Sekian. Terima kasih. Nama saya Muhammad Ali Imran bin Syaharuddin dan student ID saya adalah 522-312-3601. Di sini saya akan terangkan kesan sosial media kepada pembentukan masyarakat Malaysia moden. Okey, untuk pengenalan,
Media sosial ni adalah sejenis media yang digunakan terus secara talian dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi dan mencipta isi meliputi blog, rangkaian sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai jenis-jenis media sosial iaitu Facebook, Instagram, YouTube, Skype, LinkedIn, Pinterest, MySpace. Terdapat banyak yang berada di laman sosial. Okey, di situ kita dapat tahu ada keburukan dan kebaikan. Kita akan bermula dengan kebaikan media sosial. Okey, di sini dapat pelbagai kebaikan iaitu sebagai alat berkomunikasi, kita dapat menyebarkan maklumat, mempromosikan sesuatu, perkongsian ilmu, memudahkan pengguna berurusan dalam sesuatu urusan dan mendapatkan maklumat baru. Okey, untuk keburukan pula, kita dapat penyebaran bahan-bahan atau video lucah, penipuan di media sosial, penyebaran maklumat palsu atau fitnah, penyebaran ideologi keagamaan, mendorong pembuangan masa dan lalai, dan akhir sekali mudah terpengaruh gaya hidup. Alright. Okey, itu sahaja. Terima kasih.